Okay, selain berasal daripada bacok Kelantan kan, Ayah Pen juga mengaku yang dia berasal daripada air mani Tuhan yang tercampak dekat bulan and then akhirnya turun ke bumi dan menjadi Ayah Pen. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Hopefully korang dalam keadaan yang sihat selalu guys. Disebabkan ramai sangat yang request dekat komen Syamim untuk buat story ni, so untuk video kali ni Syamim cubalah cerita sikit pasal kisah kehidupan Ayah Pen dekat korang. Siapa lagi yang tak kenal Ayah Pen ni guys? Semua benda yang kelakar ada dekat dia tau. Dia di antara manusia yang paling sesat sekali sekitar tahun 1990-an macam tu lah. Okay, untuk pengetahuan korang kan, ajaran sesat Ayah Pen ni boleh dikatakan sangat-sangat terpisung dengan ajaran agama Islam sebenar. Okay, tapi bukan Islam je guys, dia juga terpisung daripada agama-agama lain macam Kristian, Hindu, Buddha. Sebabnya Ayah Pen ni cuba gabungkan ke semua sekali agama yang ada dekat dunia ni menjadi satu agama di bawah ajaran Ayah Pen. Kononnya dia nak keharmonian, dia nak semua agama ni unite tau. Dan dari situlah guys, terciptanya kerajaan langit lah, alam bazrah, apa lagi, alam sebalik mata kan. Saya berjumpa dengan Ayah Pen sendiri di langit. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pen di istana dia. Tapi bukan setakat gabungkan agama macam tu je guys. Dah lah gabung, lepas tu dia cipta pula banyak sangat term-term baru untuk ajaran dia. Antaranya yang paling obvious kan, Ayah Pen ni menjadi pengganti kepada Tuhan. And then yang paling suci sekali, air rendaman kaki dia tu. Pengikut-pengikut dia tu sanggup minum rendaman air kaki dia tu guys. Serious talk, dia punya ajaran tu memang sangat-sangat tak boleh diterima untuk akal yang normal macam kita ni kan. Satu je perkataan untuk Ayah Pen ni adalah nonsense. Kalau korang nak tahu cerita penuh tentang Ayah Pen ni, korang stay tune. And sebelum tu jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe sekali untuk yang baru tengok video Syamim. Okay, let's go. Okay, Ayah Pen atau nama sebenarnya adalah Arifin Muhammad guys. Dia lahir pada 22 Jun 1941 dekat kampung Beris Bacok, Kelantan. Okay, Ayah Pen bersekolah sampai darjah 2 je guys. Masa Ayah Pen hidup pula, dia sempat berkahwin dengan 4 orang wanita. Pertamanya Cik Aminah Ramli, Jahara Awang, Rozilah Mota dan Nik Kamarian Nekpah. Kalau korang nak tahu, kesemua isteri Ayah Pen ni adalah pengikut tegar dia tau. Dan kemudiannya dia digunakan 21 orang anak hasil perkahwinan dengan 4 orang isteri tadi. Yes, memang kuat guys. Dan selepas tu pada 22 April 2016, Ayah Pen meninggal dunia pada usia 74 tahun dekat rumah isteri keempat dia yang terletak dekat Kampung Batu 13, Besut, Terengganu. Dekat tempat kerajaan langit tu lah. Ayah Pen ni banyak sangat penyakit tau, so dia meninggal sebab sakit tua lah. Sebelum dia buat aktiviti yang menyesatkan orang ramai ni kan, Ayah Pen ni sama je guys macam orang biasa. Dia tampung keluarga dia dengan menjual petai, and then hobi dia pula menyabung ayam, membela burung terkukur. And then pada tahun 1980-an, seorang dari anak Ayah Pen ni berkahwin dengan ketua ajaran sesat yang dikenali sebagai Hasan Anak Rimau. Untuk pengetahuan korang kan, Hasan Anak Rimau ni adalah ajaran sesat yang terkenal dekat Malaysia dulu tau. Okay, dia macam antara yang terawal, antara yang famous lah time tu. Tapi ajaran Hasan Anak Rimau ni taklah seteruk Ayah Pen tu. Dia tak mengaku pun yang dia Tuhan, tapi dia buat aktiviti macam berzikir apa semua dengan cara yang salah. Campur lelaki perempuan dan dia berzikir dalam satu ruang yang gelap. Lebih kurang macam tu lah aktiviti yang diorang buat. Tapi still menyimpang dengan ajaran Islam yang sebenar. Dekat sinilah bermulanya penglibatan Ayah Pen ni dalam ajaran sesat guys. Dalang-alang dah jadi bapa mentua. So mulalah dia menuntut sikit-sikit ilmu dengan menantu dia. Menuntut punya menuntut, tak lama lepas tu sekitar tahun 1990-an macam tu, Hasan Anak Rimau ni pun meninggal dunia. Masa ni lah, lepas je ketua ajaran Hasan Anak Rimau tu meninggal, Ayah Pen ni pun mula cuba buat ajaran baru yang dikenali sebagai ajaran Ayah Pen. Ayah Pen mengaku yang dirinya adalah utusan dari langit dan dia wakil Tuhan macam tu lah. Kalau korang nak tahu, Ayah Pen ni bukan biasa-biasa guys. Dia ni juga ada ilmu hitam yang melibatkan jin dan syaitan tau. Antara trik dia yang digunakan untuk bawa pengikut-pengikut baru dia adalah dengan dia menawarkan khidmat penyembuhan penyakit. Dia lebih kurang macam bomoh macam tu lah pada awalnya. Dia seriously memang boleh sembuhkan penyakit orang tau. Dia boleh ubat penyakit orang. Yang tak boleh berjalan boleh jalan, yang sakit bawah pinggang boleh sembuh, yang dia kencing manis, darah tinggi. Dekat sinilah orang mula percaya dengan dia guys, dengan kuasa yang dia ada.
okey, Ayah Pin ni betul-betul utusan Tuhan sebab dia ni ada super power lah. Macam itulah lebih kurang apa yang pengikut-pengikut dia fikir. Okay, masa proses penyembuhan tu kan, dikatakan dia akan bagi orang makan satu benda tau, lebih kurang macam ubat lah. Sebenarnya benda tu lah sihir. Benda tu lah yang Ayah Pin gunakan untuk tundukkan pengikut-pengikut dia. Efek daripada sihir tu antaranya pengikut dia akan mimpi yang Ayah Pin akan datang sebagai jelmaan Tuhan dalam mimpi diorang. Tu semua kerja-kerja jin yang digunakan oleh Ayah Pin tu lah. That's why orang ramai memang terjebak. Ramai sangat terjebak dengan dia. Tapi apa yang paling surprising kan, pengikut-pengikut dia tu bukanlah orang-orang yang biasa tau. Orang-orang hebat macam profesor, orang-orang warak, businessman, semua hanyut, semua bodoh guys. Pada tahun 1995, pada masa ni Ayah Pin membina satu perkampungan yang dipanggil sebagai Kerajaan Langit dekat Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Kampungan tu macam base tempat pengikut dia berkumpul tau, untuk buat ritual keagamaan macam tu. Okay, pada 4 Disember 1997, ajaran sesat Ayah Pin ni pun mula dihidupi hak berkuasa guys. Lepas jawatan kuasa Fatwa Negeri Terengganu Siasat, macam ada benda yang mencurigakan pasal ajaran Ayah Pin ni. Sebab kesemua pengikut dia tu tak buat solat Jumaat start daripada ikut Ayah Pin. Dan akhirnya jawatan kuasa Fatwa mengisytiharkan yang ajaran Ayah Pin ni jauh terpesong daripada ajaran agama sebenar. Tapi masa tu yang peliknya, Ayah Pin ni tak kena apa-apa tindakan guys. Ada juga kata yang Ayah Pin ni dijaga oleh orang-orang besar tau, macam ahli politik apa semua. Tapi wallahu alam. Kemudian selepas beberapa tahun, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu ni panggil lagi Ayah Pin untuk bantu siasatan pasal ajaran agama yang dia bawa tu kan. Tapi Ayah Pin tak bagi kerjasama guys. Okay, pada tahun 2001 Ayah Pin didakwa atas kesalahan tidak memberikan kerjasama dengan Jabatan Agama Islam di Negeri Terengganu dan mendakwa dia ni tak boleh dibicarakan guys dekat Mahkamah Syariah sebab dia dah lama murtad. And then mahkamah tetap bicarakan dia juga sebab dia ni dulunya awalnya Islam and then dia terpesong dekat agama lain. Kemudian mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 11 bulan bermula Jun 2001 sehinggalah tahun 2002. Penjara tu pula dekat Pengkalan Cepa, Kelantan guys. Yang kelakarnya dekat sini guys, masa Ayah Pin kena penjarakan kan, ramai antara pengikut Ayah Pin ni menganggap yang Ayah Pin hilang disebabkan dia naik ke langit untuk berehat. And then bila dia bebas tu, bermakna yang dia akan turun semula ke bumi untuk teruskan kerja-kerja dia tadi. Padahal semua orang tahu guys yang dia kena penjara. Korang bayangkan guys, taksub pengikut Ayah Pin ni sampai label macam tu sekali guys. Okay, lepas Ayah Pin ni dibebaskan, dia buat comeback gila-gila. Dia macam dapat nafas barulah lepas 11 bulan kena penjara kan. Kemudian dia datang balik ke Kerajaan Langit tu, dia upgrade Kerajaan Langit tu menjadi level 10 guys. Di mana dia membuat beberapa perubahan, antaranya dia renovate markas dia tu tadi dengan membina banyak sangat replika ala-ala kayangan. Contohnya macam dewan berkumpul, payung besar, teko besar, replika Kaabah, perahu apa semua, banyak lagi lah. And then setiap replika tu pula ada function-function dia yang tersendiri. Contoh macam replika Kaabah kan, kononnya macam replika tu dibina atas sebab untuk memudahkan orang Islam untuk buat tawaf guys. Okay, Ayah Pin bagi tahu, korang tak payah pergi haji, korang pergi tawaf je dekat sini. Aku dah senang, aku dah mudahkan kerja korang. Contoh satu lagi macam perahu. Korang boleh tengok gambar perahu kecil ni kan. Perahu kecil ni pula sebenarnya untuk menggambarkan bahtera Nabi Nuh tau. So bila pengikut dia naik atas perahu tu, kononnya feel dia tu rasa macam bahtera Nabi Nuh, macam ada dekat atas bahtera Nabi Nuh. Dikatakan juga kos untuk membina segala kelengkapan tu mencecah hampir 5 juta ringgit guys. So persoalan dia macam mana Ayah Pin ni dapat duit kan? Tu semua datang daripada pengikut-pengikut dia tadi. Kononnya kerana Ayah Pin ni diorang sanggup menggadaikan apa saja demi kepentingan agama tu. Dan yang support Ayah Pin ni pula bukan orang-orang biasa guys. Orang-orang yang hebat, ramai orang-orang yang hebat. Sebab itulah dia mampu survive untuk buat semua tu. Biasanya ajaran Ayah Pin ni kan, dia berlangsung pada hari Minggu tau, Sabtu dengan Ahad. So masa inilah dia akan jemput semua pengikut-pengikut dia tadi, yang beragama Hindu, yang Kristian, yang Islam, semua berkumpul dekat Kerajaan Langit tu. Selama 2 hari aktiviti keagamaan tu berlangsung, adalah dia punya acara-acara yang diorang buat dalam tu. Dari apa yang Syamil tengok dekat video kan, aktiviti keagamaan tu macam bercampur-campur tau guys. Contoh choir daripada orang-orang Kristian, kemudian acara agama Hindu, zikir orang Islam pula. Memang betul-betul konsep Ayah Pin ni nak gabungkan ke semua agama tu menjadi satu agama yang ada dalam ajaran dia tu. Antara yang terkenal pasal Ayah Pin ni adalah dia punya kuasa lah kan guys. Semua orang tahu dia punya super power yang mengarut tu kan. Macam Syamil cakap tadi lah, dia seorang bomoh kan. Dia sendiri mengaku yang dia ni boleh sembuhkan pelbagai penyakit kronik apa semua. Selain tu Ayah Pin bagi tahu yang nama Ayah Pin tu sendiri pun antara kuasa terhebat terkuat tau. Contoh sesiapa je guys yang berhadapan dengan binatang buas, korang sebut je nama Ayah Pin. Ayah Pin, Ayah Pin. Korang jangan try pula, kan mendapat korang nanti. Okay, kuasa seterusnya Ayah Pin ni juga mempunyai super power untuk sumpah orang jadi batu guys.
Bunyi dia macam kelakar kan. Tapi yang sumpah jadi batu ni tak ada proof lagi lah. Tak ada bukti lagi yang dia boleh buat macam tu. Ya, satu ni. Ini paling kelakar guys. Ini paling kelakar gila. Ayah Pin ni gelar diri dia berasal daripada air mani Tuhan yang tercampak dekat bulan and then turun ke bumi menjadi Ayah Pin. Dia kata yang badan Ayah Pin tu jelmaan dia je sebenarnya. Banyak lagi guys cerita-cerita pasal Ayah Pin ni. Dia punya super power apa semua. Tapi yang Syamil cerita ni antara dia lah. Antara dia punya kuasa-kuasa dia. Nama Ayah Pin ni memang famous gila guys. Dia bukan famous dekat dalam Malaysia je. Katanya pada 24 Mei 2004, Ayah Pin ni pernah dijemput dalam satu upacara agama Hindu yang berlangsung dekat Bali, Indonesia tau. Dalam acara tu memang epic gila Syamil tengok. Orang cium tapak kaki dia, minum air kaki dia apa semua kan. Sembah dia. Maknanya influence dia pada masa tu memang sangat-sangat kuat. Yang paling hebatnya siap masuk TV Bali guys. Masuk berita dekat Bali. Ayah Pin ni datang dekat kawasan Bali tu. Dahsyat gila guys. Maha Guru Bagawanto Ayah Pin saking Malaysia, Raina Dibing Icen Biseka Maha Guru macam ide Bagawanto. And then dia digelar sebagai Maha Guru Bagawan Tok Ayah Pin dekat sana tau. Dekat Malaysia ni sendiri pun dia selalu dijemput oleh kuil-kuil untuk join keagamaan dekat kuil. Orang-orang Hindu yang ada kan, orang-orang Hindu, Buddha yang ada, diorang memang suka, diorang memang sayangkan Ayah Pin. Sebabnya Ayah Pin ni bagi tahu dia lah pencipta agama Hindu dengan Buddha. Tak tahulah macam mana senang sangat orang boleh percaya dengan Ayah Pin ni kan. Mungkin hujah daripada Ayah Pin ni dah twist main orang untuk percayakan dia. Bukan tu je guys. Disebabkan Ayah Pin ni famous sangat kan, sampai ada satu media Australia datang buat liputan dekat kawasan Kerajaan Langit. Orang shoot semua sekali tempat yang ada dekat Kerajaan Langit tu. So time ni lah semua orang tahu. Semua orang buka mata ada satu agama yang sesat dekat Malaysia ni tau. Orang ramai mula risau guys pada masa ni disebabkan pengikut Ayah Pin bertambah ramai. Semakin hari semakin ramai. Dengan datangnya daripada Malaysia sendiri, yang datang daripada luar negara pun ada tau. Bila time hari Minggu tu, perkampungan yang dekat Kerajaan Langit tu sangat-sangat sesak. So orang-orang kampung yang ada dekat sekitar kawasan Batu 13 tu, diorang ambil tindakan dengan buat report dekat pihak berkuasa. Dan akhirnya pada 20 Julai 2005, PBT, Polis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Terengganu menyebu Kerajaan Langit tu untuk tangkap Ayah Pin dengan pengikut dia sekali. Memang ramai gila penguatkuasa yang datang pada masa tu. And then satu bas guys, pengikut dia tu kena tangkap. Tapi Ayah Pin tak ada time tu. Sebab 2 hari sebelum pihak berkuasa tu datang, dikatakan ada satu grup dalam lebih kurang 50 orang macam tu. Dan diorang bakar kereta lah, diorang robohkan pagar apa semua. Mungkin time ni lah Ayah Pin dah lari kan, sebab dia takut sangat kan orang-orang datang apa semua. So masa dia lari tu, dia bawa 4 orang isteri dia ke selatan Thailand. Okey, tahun 2005 tu lah kali terakhir Ayah Pin ada dekat Kerajaan Langit. Semua pengikut-pengikut yang ditangkap tadi kena brainwash, di mana mereka semua dihantar ke kursus akidah untuk pemulihan lah. Pada 31 Julai 2005, PBT dan beberapa agensi lain datang semula ke Kerajaan Langit tu untuk merobohkan segala struktur binaan yang ada. And then dikatakan waktu yang diambil tu untuk merobohkan kawasan tu sekitar 4 hari guys. Masa nak robohkan binaan tu macam ada masalah tau, disebabkan jentera untuk pecahkan batu-batu dekat situ tak mampu nak pecahkan. Mula-mula diorang bawa beho and then diorang tukar pula kepada excavator. Tapi info ni macam tak berapa tepat lah. Ada orang cakap struktur binaan tu susah ni dipecahkan bukan sebab apa guys, sebenarnya ada jin yang menjaga kawasan tu. Lepas panggil beberapa orang ahli perubatan Islam, barulah kerja-kerja meruntuhkan tu berjalan dengan lancar. Tapi possible jugalah guys ada jin. Sebab Ayah Pin ni pun banyak menggunakan ilmu hitam kan, dengan bantuan jin apa semua. Kalau ikutkan guys, Ayah Pin ni memang agak power jugalah penangan dia. Hopefully kita semua dijauhkan daripada benda-benda macam ni. Syamil sentiasa doakan korang sentiasa dikuatkan iman guys. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye bye.